Ini pula derita seorang ibu tunggal di kampung Sungai Jati Kelang, Zaidah Majid, yang cekal membuat produk kraft tangan bagi membesarkan 6 orang anak. Tambahan pula seorang anaknya mengidap sakit kronik dan seorang lagi dilahirkan istimewa. Tak ada makcik dah kehabisan beras, dah kehabisan apa pun. Anak tu yang kerja tu cuma dapat membantu bayar bil api, bayar bil air. Itu pun bil air, bil api tertunggak 2 bulan. Mula mendapat bantuan asnaf fakir miskin pada 2003, Zaidah diberi peluang sebagai penggulung kertas terpakai yang digunakan sebagai bahan asas untuk membuat produk kraft tangan. Kita tak nak bagi orang tu, bagi asnaf ni secara mudah duit tunai bulanan. Kita nak kalau boleh dengan usaha. Walaupun kraft tangan yang kita buat ni mudah. Walaupun hanya dengan menggulung kertas surat khabar, tapi dia dibayar dengan harga yang berpatutan. Makcik mula-mula diajar inilah, menggulung ni. Menggulung ini punya seksanya saya dulu belajar dengan guru tu 30,000 reject. Tak dapat duit. Reject memang tak diambil langsung. Makcik menangis masa itu, saya menangis. Habis tu kawan pujuk, masuk Zaidah tu. Masa itu saya belum diterima jadi asnaf lagi lah. Belum pandai buat ni. Tak boleh masuk asnaf lah. Sebagai ibu tunggal, Zaidah punya tanggungjawab besar. Seorang permata hatinya, Azmali Muhammad Amin, berusia 31 tahun, kini mengidap sakit buah pinggang dan tidak boleh melakukan kerja berat. Patutnya umur macam ni dah tak kerja lagi dah. Patutnya saya yang tanggung. Tapi sekarang ni dia yang tanggung saya. Tiap-tiap bulan saya yang bagi dia. Tapi ni dia yang bagi saya. Dia sakit pun, dia tak mengaku diri dia sakit. Dia menganggap diri dia tu sentiasa sihat. Sampai doktor pun tak boleh cakap apa. Doktor kata dia ni memang budak yang kuat. Masih segar diingatan Zaidah detik-detik kesusahan sebelum mendapat bantuan Lembaga Zakat Selangor. Pasal anak sakit ni lah makcik, banyak yang kena komplain lah. Orang tak tahu masalah makcik ni. Apapun ini harapan Zaidah. Pengalaman makcik ni, anak-anak pun dah tengok kan keadaan maknya macam mana. Biarlah anak-anak berjaya kan. Dia rajin belajar, sungguh-sungguh. Itulah harapan makcik kan. Dan satu lagi, biar anak makcik sihat. Itu ajalah. Dapat. Anak-anak kalau dah kerja, biar dia berzakat pula. Zaidah Majid, wanita cekal ini tidak pernah kenal erti putus asa. Walaupun kerja ini tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan, Zaidah yakin pasti ada ruang untuknya berjaya. Berkat usaha dan kegigihan Zaidah, dia kini bukan sahaja boleh menggulung kertas terpakai, malah boleh membuat bakul telur dan menjadi pengecat bahan-bahan kraft tangan seperti bakul, bekas pensel dan pasu. Lama-lama adalah satu hamba Allah tu datang. Dia beritahu makcik lah. Dia datang dekat makcik tu, tempat dekat rumah tu mengecat kan. Ditunjukkan cara mengecat macam mana. Kertas macam barang lembut-lembut, akak kena buat macam ni. Barulah berjaya lah pada itu. Barulah dapat pujian lah, bos pun puas hati lah kan. Itu dia bagi makcik bengkes kan. Usaha Zaidah mendapat perhatian sepenuhnya dari Lembaga Zakat Selangor. Lalu diberikan bengkel mengecat khas dan pendapatan harian.
Projek pembangunan usahawan Lembaga Zakat Selangor ini berkembang luas dari setiap pelosok negeri Selangor, dari Shah Alam sehingga ke Tanjung Karang, Kuala Selangor dan sebagainya. Di Desa Ehsan misalnya, hasil kraftangan yang diperbuat dari kertas akan dikumpulkan di sebuah rumah atau checkpoint untuk diambil alih oleh kaki tangan Lembaga Zakat Selangor. Sehingga kini 100 orang asnaf terlibat dalam projek ini. Setiap asnaf akan dibayar upah mengikut pengeluaran produk masing-masing. Seterusnya semua produk ini dihantar ke bengkel Zaidah untuk dicat. Kat sini alhamdulillah lah, banyaklah perubahannya, senang, selesa kan. Tak adalah makcik terkejar-kejar bila hujan, bila panas macam ni dah selesa lah. Kalau mengecat pun dah tak ada nak jemur-jemur lagi kan, terus masuk dalam. Ada oven dia kan. Bagi menjamin kualiti produk yang dikeluarkan oleh ibu tunggal yang mendapat bantuan modal ini, pemantauan dijalankan dari Lembaga Zakat Selangor dari semasa ke semasa. Dia tak ada hujan lagi, dia pergi. Kerana dia kat dalam kan, terus masuk kat dalam. Dia pakai oven tu kan? Hasil kraftangan yang telah siap dicat Zaidah akan dipamerkan di Galeri D Asnaf Craft yang terletak di Seksyen 13 Shah Alam. Galeri ini ditubuhkan bagi mewujudkan sumber pendapatan kepada golongan asnaf yang majoritinya terdiri dari ibu-ibu tunggal. Pelbagai produk dikeluarkan akan dijual di sini, antaranya kraftangan dari kertas terpakai, tasbih, bunga tekap dan aksesori wanita. Showroom di Shah Alam ini, dan memang kita buat pelbagai aktiviti untuk nak menarik orang datang, dan biasanya minat dengan adalah agensi-agensi kerajaan dan juga pihak-pihak swasta yang memang tahu motif yang kita wujudkan tu adalah untuk membantu asnaf. Dalam proses menjadikan diri yang terbaik, perlulah ada kegigihan dan kekuatan. Sedar akan hal itu, Zaidah tidak pernah mensia-siakan peluang yang ada. Hari ini dia mengikuti kursus Bina Insan, anjuran Akademi Zakat Selangor di Bakau Grove, Morit. Jadi kita simpanan 200 kan? Betul? Kalau kita kali dengan 12 berapa? 3,000. Dalam kursus modul hijrah ini, pelbagai aspek diajarkan dari modul keusahawanan, jati diri dan perakaunan. Kita buat kursus susulan, dalam arti kata kita ajar pula macam mana nak letak harga, macam mana kita nak maintain rekod akaun yang baik, macam mana kita nak market kita punya entiti perniagaan. Di bawah program pembangunan insan, pelbagai kursus diatur untuk para asnaf fakir dan miskin bagi melahirkan golongan asnaf yang berkeyakinan, berdaya saing, berkemahiran, berilmu dan beriman. Antara jenis bantuan yang diberikan kepada asnaf adalah seperti modal untuk berniaga, produk industri kecil dan sederhana, perikanan, pertanian dan penternakan. Ibarat memberi pancing, bantuan modal yang diberikan Lembaga Zakat Selangor sedikit sebanyak memberi ruang kepada golongan fakir untuk bangkit dari kemiskinan yang melanda mereka. Paparan Al-Barakah kali ini merupakan salah satu usaha Lembaga Zakat Selangor dalam membantu golongan asnaf zakat di negeri Selangor. Bermula hidup dihimpit kemiskinan. Dengan bantuan yang disalurkan ini akhirnya membolehkan mereka bersaing dalam pembangunan ekonomi sekaligus mampu pula membayar zakat. Jadi, apa peranan anda? Bukankah membayar zakat itu wajib? Semoga harta yang dizakatkan itu akan memberkatkan lagi rezeki kita. Sehingga bertemu lagi.